Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Baik. InsyaAllah kita akan mula. Syarah uti ke tu? Ustaz sini depan ni, Ustaz. Ustaz sini. Baik. Babul istinja. Hari ini kita masuk pada babul al-istinja. Naam. Iaitu pada kitab Az-Zubat li Ibn Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala, sehingga berkata oleh Syekh Ibn Ruslan pada bait yang ke-150. Itu bait yang ke berapa? Muslim 150 lah. Oh, sini 147. Kamu satu berapa? 150, 147 kan? Jadi kalau dalam satu naskah dia tulis bait, maknanya bait kita sekarang ni bait yang ke-150. Kalau dalam kitab Ghayatul Bayan kita baru sampai kepada bait ke-147. Baik. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, dia kata babul istinja. Naam. Iaitu kata Syekh Ibn Ruslan, talwithu farjin mujibu istinja'i wa sunna bil ahjari thumma al ma'i yujzi'u ma'un aw thalathu ahjar yunqi biha 'aynan wa sunna al itar walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin li sa'iril mahal wasyartu la yajiffu kharijun wala yatra'u ghairuhu walan yantaqila wan nadbu fil bina'i la mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu fil falah wala bima'i rakidin wala mahab wa tahta muthmirin wa thaqbin wa sarab wadh-dhilli wat-tariqi wal yab'ud wala yahmilu dhikrallah aw man arsala wa man saha dhamma alayhi bil yad ويستعيذ وبعكس المسجد ومن سها ضم عليه باليد ويستعيذ وبالعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسرى ادخلي واعتمد اليسرى وثوبا أحسرا شيئا فشيئا ساكتا مستترا ومن بقايا البول يستبري ولا yastanji bil ma'i ala ma nazala la ma lahu. Ini apa? Bani ke buni? Buni kan? La ma lahu buni buni bijamidin tahar, situ tulis bani kan? Buni. La qasabin wa ihtiramin kathamabi. Wallahu ta'ala alam. Baik. Naam. Babul istinja. Allahumma salli ala Muhammad. Dari segi definisi al-istinja itu adalah al-qata'. Dari segi bahasa dia adalah al-qata'. Dari segi syarak dia kata izalatul kharij an-najis. Izalatul kharij an-najis minal farji anil farji. Izalatul kharij an-najis. Apa itu istinja? Istinja itu adalah dari segi syarak dia kata menghilangkan sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar, dan yang keluar itu sifatnya adalah najis. Izalatul kharij an-najis, menghilangkan
benda yang keluar yang bangsa najis minal farji, anil farji. Jadi minal yang pertama tu dia kata dia harfun jar. Minal yang pertama tu dia muta'alliq kepada izalah. Mana kita nak menghilangkan ni daripada mana? Menghilangkan daripada faraj. Menghilangkan afwan. Dia muta'alliq daripada al-kharij. Muta'alliq pada al-kharij. Maksudnya yang wajib untuk kita istinja ini, yang perlu istinja ini adalah sesuatu yang dia itu sesuatu yang dia keluar daripada faraj. Dia keluar daripada faraj. Sebab kalau yang keluar bukan daripada faraj, la yusamma istinja, tak dinamakan sebagai istinja. Mana kalau kita basuh darah ke, telinga kita berdarah ke, hidung kita darah ke, adakah dari sisi syarak dinamakan sebagai istinja? Tak dinamakan. Sebab izalatul kharij an-najis minal faraj, yang keluar itu daripada faraj. Satu lagi tambah, minal faraj mulawith, mulawith yang berdene. Izalatul kharij an-najis al-mulawwath, yang berdene. Keluar dengan perkataan berdene ni kalau keluar sesuatu daripada kubul dan dubur tapi dalam keadaan kering, seperti rih, seperti angin kentut, maka pada ketika itu ulama kata beristinja juga daripada rih, hukumnya adalah makruh. Itu main dari segi syarak tak dinamakan sebagai istinja. Anil farji maksudnya yang kita hilangkan itu adalah kita ambil daripada faraj, maknanya hilangkan daripada faraj, maknanya daripada tempat keluarnya najis itu. Bil ma' awil hajar, sama ada dengan air ataupun batu. Itu definisi ta'rif yang dibahaskan oleh ulama. Baik. Talwithu farjin mujibus tinja'i. Kata Syekh Ibn Ruslan, talwithu farjin iaitu berdenenya faraj. Maknanya berlemuh lah. Orang Kedah panggil berlemuh orang Melayu panggil benda apa, berdene lah dah. Maknanya najis tu bila keluar kan melekit-lekit, talwith. Orang Kedah panggil berlemuh. Talwithu farj, dia kata berlemuh ataupun berdenenya najis itu daripada faraj. Bila ada keluar sesuatu daripada faraj, sama ada yang keluar itu faraj di sini diertikan sebagai kubul ataupun dubur. Faraj di sini talwithu farjin, apa itu faraj? Kubul ataupun dubur. Itu yang dimaknakan sebagai faraj dalam bab ini. Faraj, kubul ataupun dubur. Talwithu farj, dalam keadaan keluar itu sifatnya adalah mesti talwith. Ini yang kena istinja. Talwith maknanya dia ada berdana, dia ada lekit. Melekit. Talwith ada lekit pada faraj, ada kesan. Baik. Farjin mujibus tinja'i, maka hukumnya pada ketika itu adalah mewajibkan istinja. Wajib istinja pada ketika itu, sama ada yang keluar itu adalah yang keluar secara nadir ataupun yang keluar secara biasa. Yang keluar tu apa ini? Itu benda yang nadir. Apa? Darah, batu. Ataupun ada yang keluar itu benda-benda yang biasa keluar, seperti air kencing ataupun tahi. Ataupun benda-benda yang nawadir, benda-benda yang jarang keluar. Darah jarang keluar tapi bila keluar darah, di situ ada wajibnya untuk istinja apabila dia keluar daripada kubul ataupun dubur. Cuma wajib di sini kata Imam Al-Ramli Syihabuddin, dia kata wajibnya di sini adalah la 'alal faur. Ini wajib istinja ni kita kata wajib 'alal faur ke? Wajib segera ke? Macam ada orang basuh kencing, lepas tu wajib tak dia basuh segera kencing? Tak wajib. Segera tu tak wajib. Tapi wajib bila? Wajib sekiranya boleh menyebabkan bila berlaku at-talattuh bin najasah. At-talattuh maksudnya bila dia jadi bermain dengan najis lah.
daripada air kencing dia, kemaluan dia akan melekat pada baju dia. Jadi at-talattuq bin najasah ni haram. Sebab tu kita kata kita bermain dengan anjing. Okey, kita main pegang anjing. Tak apa pegang anjing. Sebab kan kita boleh samak, bukan isu samak. Jadi ulama kata bermain dengan anjing ni isunya adalah pada bab at-talattuq bin najasah. Kita tak boleh gomor dengan najis. Kita tak boleh berlomor, nak lomor najis tak boleh, haram. Jadi bermain dengan anjing tanpa ada hajat, ada hajat apa-apa, kita main dengan anjing, bukan soal boleh samak, tapi soal sebab anjing itu adalah najis. Tu isu dia. Isu dia yang diketengahkan oleh fuqaha ni dari segi sudut itu, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i anjing itu adalah daripada najis mughalladhah. Okey. Jadi la 'alal fawr, la 'alal fawr lah, tak wajib segera. Sebab di sana ada dalil menyatakan harus ditakhirkan istinja daripada wuduk. Betul tak? Ada orang dia kencing tapi dia tak basuh kencing lagi, harus tak dia ambil wuduk? Harus. Tak sabit tu, wuduk dia sah. Maknanya lepas dia ambil wuduk, lepas tu pun dia basuh kencing, tak ada masalah lah. Sebab wuduk tak sabit pun dengan bab istinja ni. Jadi atas dalil keharusan, harusnya satu orang tu untuk dia lewatkan istinja, lepas dia kencing, dia tak basuh kencing terus dia ambil wuduk, sah tak wuduk dia? Sah. Jadi dalil keharusan itu membuktikan bahawasanya bersegera istinja ini la 'alal fawr, wajib dia, bukan wajib atas segera. Sebab ada dalil harus untuk kita lewatkan istinja. Baik. Tapi wajiblah. Sebab apa kau nak sembahyang mesti kena istinja? Wajiblah kok mana pun. Tapi orang kata wajib bukan ada alal fawr, macam sembahyang lah. Sembahyang zuhur ni wajib, tapi wajib tak sembahyang waktu? Tak wajib. Wajib ke sembahyang zuhur tepat waktu 1:30, 1:20? Tak wajib. Sembahyang zuhur pukul 2 berdosa ke? Tak berdosa. Wajib. Siapa kata sembahyang tak wajib? Tapi bukan di situ wajib ala al-fawr, tapi wa innama wajib ala at-tarahi, wajib lewat. Wajib tapi dalam keadaan masanya panjang. Okey. Lepas tu kata Syekh, wa sunna bil ahjari, dia kata dan sunatlah dengan bil ahjari thumma al-ma'. Sini dia nak membicarakan tentang yang paling afdal. Kalau ada orang nak istinja dengan batu, maka wasunna bil ahjari, sunatnya dihimpunkan, iaitu sunat dia menggunakan batu-batu summal ma'. Kalau dalam kitab-kitab dia kata jika dia dapat himpunkan, kalau dia dapat himpunkan ayyajma' bainahuma fahuwal afdal. Kalau dia dapat himpunkan antara batu pun dia pakai, air pun dia pakai, fahuwa afdal, maka itu lebih afdal. Fa in iktasara ala ahadihima fal ma'. Kalau dia nak memilih salah satu daripada batu ke ataupun nak pakai air, maka barulah afdal dia memilih air. Tapi himpun ni nak cerita wa sunnah. Lepas tu Syekh kata sunnatlah dia menggunakan batu-batu summal ma', kemudian lepas guna batu diikuti dengan air. Mana disunatkan dalam istinja ini al-jama', iaitu menghimpunkan di antara batu-batu dan juga air. Naam. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah subhanahu wa ta'ala, okey, ni sedikit kalam Imam Al-Ramli. Dia himpunkan di antara keduanya muqaddiman ahjar, hal keadaan mendahulukan batu. Apa sebab bila kalau nak impun batu dengan air, berapa kita mula batu? Kita mula dengan batu. Kalau nak pakai dua-dua, hak afdal ni. Maknanya kalau hari ni jangan cerita batu lah, kita cerita tisu lah. Sifat yang ada, sifat orang tak pakai batu dan ini tak, tisu lah. Kalau kita masuk tandas, kita kencing, sunatnya kita himpunkan antara benda yang ada sifat batu, iaitu hari ni tisu, kemudian baru diikuti dengan air. Pasal apa didahulukan batu? Kerana batu ni dia menghilangkan
ain najis. Batu ni dia boleh izalah. Sifat batu tu dikata li izalatil ain. Dia boleh menghilangkan ain. Ain insya-Allah. Kalau kata tisu tak? Tisu kata lap ke tisu? Kalau kecil lap ke tisu? Hilang ain tu, hilang. Kalau kita lap pakai berok kita, hilang ain tu. Itu sebab tu didahulukan air, didahulukan batu, tisu. Adapun air, kata Imam Ramli, yuzilul athar. Air ni menghilangkan kesan. Apa yang dah hilang daripada air, macam kita hari ni, kalau kita guna air itulah untuk hilangkan ain, dah hilangkan kesan. Kalau guna air lah. Tapi sebenarnya nak menghilangkan ain tu lebih hilang dengan menggunakan tisu. Sebenarnya ain. Kalau kita basuh berok sebenarnya, kalau pakai air saja, guna air mula-mula tu sebenarnya dia belum moist tu. Dia tu dulu tak. Tapi sebenarnya kalau guna tisu dulu, dia hilang dulu ain. Cuma kesanggupan kita lah. Kadang kita tak sanggup nak tengok tisu tu. Tak suruh tengok apa tak. Tapi kita macam tak boleh, tak lagi ya. Tak lagi, keadaan kita tak lagi. Jadi patutnya tisu ni memang menghilangkan ain, kata Imam Ramli. Kemudian air itu dia akan menghilangkan kesan min ghairi mukhamarah li ainin najasah. Nampak? Mana bila mari air menghilangkan kesan je, tanpa dia jadi mukhamarah dah. Mukhamarah ni dia jadi tak campur dah. Dia jadi tak merebak. Mukhamarah ni tidak jadi najis, tak merebak. Sebab tu al-jama' ni, tariqah jama' ni afdal. Jama' di antara batu dan juga air. Kalau mari air pun tak ada, tinggal nak hilang kesan je. Jadi menyebabkan najis tu jadi tak merebak banyak. Baik. Kemudian la ilaha illallah wala farqa kama iqtadahu kalamuhu fi istihbabil jama'. Dan kata Imam Ramli juga, tidak ada beza sebenarnya di dalam afdalnya jamak ini, sama ada untuk kencing atau berak. Maknanya kalau kita kata saya kencing saja ni, sunat juga ke jamak? Ya, sunat jamak. Berak sunat jamak. Maksudnya kalau nak kencing saja pun tetap afdal guna batu, guna tisu dan guna air. Kalau nak berak pun guna tisu dan juga guna air. Naam. Baik. Wala budda li kamali sunnah min taharatil ahjar wa jam'iha imma binisbati li asliha fatahsulu biduni dhalik. Tapi kata Syekh Imam Ramli juga, sebenarnya kalau orang tu dia nak himpun antara tisu dan juga air, dari segi terhasilnya sunnah himpun ni, dia dapat pahala sunnah himpun antara batu dan juga air, walaupun batu tu dia tak lengkapkan dengan 3 kali sapuan. Itu je special dia. Itu je terhasil sunnah, fatahsul asl sunnah. Kalau dihimpun lah. Tapi kalau dia tak himpun, contohnya ada orang dia nak istinja guna tisu saja, kok mana pun mesti 3 kali. 3 salasu masahat. Atau 3 calitan. Selagi tak suci dengan 3 calitan, maka tambah lagi yang keempat. Tapi kalau nak himpun, maksudnya saya nak guna tisu tapi saya nak basuh pakai air, tapi saya cuma nak dapat pahala lebih. Saya nak dapat pahala lebih. Kalau nak dapat pahala lebih, kata ulama, hak sempurna sunnah itu maksudnya dia lengkapkan 3 kali juga tisu, lepas tu baru pakai air. Tapi terhasil asal sunnah walaupun sekali je. Sebab nak ambil sunnah je lah. Ambil sunnah je. Maknanya ambil tisu sekali lah. Lepas kecil, jangan basuh lalu dengan air. Select dulu sekali dengan tisu. Ataupun kalau batu lah. Batu kalau kita pergi ke apa Pakistan, India, dalam tandah dia ni banyak batu dalam tandah dia. Batu, saya bakar batu. Kita ni tisu tandah lah kan. Banyak juga tisunya. Tahu tak? Baik. Okey, habis itu. Naam. Yujzi'u ma'un aw thalathatu ahjar. Yunqi biha 'ainan wa sunnal ihtar. Qauluhu yujzi'u ma'un, maknanya yujzi'u ma'un, makna jadi sahlah. Jadi sahlah oleh air. Air ni memang sifat dia
cara nak istinja dengan dia alat istinja ni, dia bahas tentang alat istinja. Jadi cerita tentang istinja. Tapi apa alat istinja yang sebenar? Dia kata yujzi'u ma'un, maka jadi sahlah kalau orang beristinja dengan air, itu hukumnya adalah sahih sehinggalah datang keyakinan, yaghlibul dhann, yakin ataupun yaghlibul dhann. Dalam bab istinja ni macam mana yang dikatakan yujzi ni sah dah, bersih dah. Bila? Pertama dengan yakin, ataupun yang kedua kalau tak yakin, orang panggil cukup dah ghalabatul dhann. Maknanya kuat dah, sangkaan kita itu kuat, menyatakan bahawasanya bersih dah ni, kita ada orang dia buat, dia kata selagi licin, maknanya masih ada air najis. Selagi licin, kita bahasa berak ni tak, selagi bahasa licin, licin lah, licin tu bukan licin sabun tak, sabun licin tak, dia duduk pakai sabun kat sebuah botol, licin semua lah. Ini bukan licin tak, ni dah hilang dah sabun tapi duduk licin, maksudnya ada lagi najis dia, sehingga jadi kesat, sehingga kesat. Ni betul kan ni? Dia sengit sikit, dia ada orang kata sengit. Ni betul. Okey, yujzi'u ma'un, sahlah sehingga ada ghalabatil dhann. Naam. Baik. Kemudian dia kata au thalathu ahjar, sahlah istinja ini dengan air ataupun dengan thalathu ahjar, dengan 3 batu. Cuma thalathu ahjar ni ulama kata bukan maksud 3 ketul, maksudnya thalathu masahat, maksudnya adalah 3 kali sapu. Maknanya kalau kita pakai tisu bukan perlu kepada 3 tisu, tapi sebenarnya 1 tisu pun boleh kalau kita dapat gunakan dengan 3 kali calitan. Kalau tisu besar lah. Maksud salathu ahjar ini adalah salathu masahat. Naam. Baik. La ilaha illallah. Yunqi biha ainan, yang sucilah dengannya, bersihlah dengannya, dengan 3 ketul batu tadi, ainan, akan ain najis. Maknanya kalau ada orang pakai batu saja, dia perlu ada 3 kali sapuan. Tapi syarat 3 kali sapuan itu mesti yunqi biha ainan, dia akan menyucikan. Mana tak ada dah, tak tinggal dah. Mana tak tinggal dah. Kalau orang istinja pakai tisu ni, calik sekali, 2 kali, 3 kali, lepas tu kali ketiga tisu dia tu dah tak ada color dah, tak ada color najis dah. Kemudian hak yang ada lagi dekat dia punya kemaluan dia tadi, dengan faraj dia tadi, hubul dan dubur dia tadi, sesuatu yang tak boleh nak hilang dah dengan tisu, melainkan dengan air. Maknanya tak lepas dah. Tisu ni kalau lak guna pun memanglah tak akan hilang kesan-kesan dia. Tapi dari segi sahih, dari segi sahnya, dari segi syarat sah dah. Mana kita ni istinja pakai tisu memang confirm tak jadi macam air, tapi sah dah. Di sisi syarat sah dah, yang mana tinggal tu kesan je, yang kesan ni tak hilang dah dengan tisu. Ketika tu sahih, sah, walau tak ikut dengan air, walau tak diikuti dengan air. Cuma kita ni, wakil kita ni tak sama lah. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jenis memang tak pakai, negara-negara moden tak pakai. Australia, jambang dia tak pakai, tak ada paip, sebab jambang dia lawa, jambang dia kapek gini, mangkuk latar dia kapek gini, ni kapek, jadi tak nak pakai air mana, busuk lah. Jadi dia pakai apa? Memang dia pakai total tisu. Kita ingat ke macam Bangladesh tu tak apalah, tak ada air, pasal yang susah kan. Hak ni Australia bukan macam Bangladesh tak, tapi tak ada air. Pergi tandas di mana-mana pun tak jumpa pala paip, tak ada pala paip, tak ada. Jadi kita masuk, walagi masjid pun bahasa jadi terawih dulu, kalau nak berak kat masjid tak, maknanya tak berak lah, kena balik rumah. Balik rumah pun nak basuh berak kena dalam bilik mandi, bukan jambang tak ada air kak. Tapi geng-geng Pak Arab ni tak ada masalah. Istinja ambil wudu, imam tak imam, kita tak lepas gitu tak.
Rasa berengah. Tapi dari segi sahih, sah lah. Salat yang yunqi biha ainan, yang menghilangkan ain-ainnya. Naam. Wa sunnal itar, dan disunatkan itar, ganjil. Maksudnya kalau sekiranya dia tak suci untuk kali yang ketiga lepas calik, maka wajib dia tambah kali yang keempat. Bila yang kali yang keempat calik dengan tisu, tengok tak ada dah. Wa sunnal itar, sunat dia cari juga bilangan ganjil. Tambah pula kelima. Buat yang pertama, ketiga tak suci, tambah yang keempat, tengok ada lagi kuning. Buat yang kelima, tengok ada lagi kuning, wajib tambah yang keenam. Bila wajib tambah yang keenam tapi genap, tengok okey dah suci, maka sunat itar, tambah lagi kali yang ke-7. Itu wasunnal itar, maka disunatkan mengganjilkan pada bilangannya. Naam. Wa hakadha. Baik. Walau bi atrafin thalathatin hasal, walaupun dengan atraf, maknanya hujung-hujung yang tiga. Dia satu batu je tapi ada tiga hujung. Hasal, terhasil yang kata 3 kali sapuan tadi. Maknanya yang dikendaki di situ bukan 3 ketul batu, tapi maksudnya ada salasu matahat. Kalau tisu tu besar, boleh guna 3 kali tisu tu di setiap penjuru yang ada. Berarti kata walau bi atrafin thalathatin hasal bi kulli mashatin lisairil mahal. Bi kulli mashatin lisairil mahal, maksudnya dengan setiap kali sapuan itu lisairil mahal. Maknanya ulama kata 3 kali tu adalah sapuan kita. Kalau kita ambil tisu tu tak, kali pertama yang dikatakan sekali itu mesti dia mencakupi semua tempat keluar najis tadi. Maknanya dia tak boleh buat, contohnya istinja ni, ambil tisu yang pertama, okey, ambil separuh, ambil tisu yang kedua, separuh lagi. Maknanya hak tu dianggap baru satu, bukan dianggap dua. Sebab syarat di sini mesti bikulli mashatin lisairil mahal. Setiap sapuan mesti penuh. Maknanya ambil sekali tisu tak, penuh, pusing penuh. Ambil tisu yang kedua, pusing penuh, semua kawasan ni. Mana kalau kata hasyafah, kalau orang lelaki, kosong dia, tempat keluar, makhraj, tempat keluar, sapu. Okey, 1, 2, mesti lisairil mahal. Maknanya dia kata wal hal annahu hasala bi isti'abi kulli mashah minal masahati thalathah lisairil mahal. Semua tempat yang dikatakan tempat mahalul kharij, tempat keluarnya benda yang keluar tu, mesti diumumkan. Baik, la ilaha illallah. Kalau ada air wajib tak basuh? Ke tak wajib? Kalau ada air tak wajib. Tak wajib. Fa ini ikhtasara ala ahadihima fal ma'ul afdal. Sekarang ni kita ada tisu dan kita ada air. Harus orang tu memilih untuk menggunakan tisu sahaja. Kalau cukup syarat syurutul ijza bil hajar, syarat sahnya istinja dengan tisu sahaja. Kalau cukup syarat dalam safinah tu kan, kalau cukup syarat tu, maka istinja kita sahih, tak wajib guna air. Sampai mana sahih itu tadi yang nak kena bersih tadi? Sampai sekiranya kita dah calik sampai dekat tisu tu tak ada dah, tapi kesan mesti ada. Kesan tu kalau nak hilang betul-betul hanya dengan air, tapi tak wajib pakai iktifak. Ini dicerita kalau kita nak memilih dari segi kesahihan sah. Ini dah boleh masuk dalam semayang, sahih semayang kita. Naam. Okey. La ilaha illallah. Kemudian kata Syekh, wasyartu la yajif. Ni dia mula masuk berbicara tentang syarat sahnya ijza istinja bil hajar. Kalau kita nak guna batu, nak guna tisu, di sana ada syarat-syarat yang khusus. Dia tak seperti air. Air ni bersih tempat dengan yakin ataupun dengan ghalabati dhann, khalas, sahih. Siapa guna air tak ada syarat lain. Ambil air mutlak, basuh, berak,
kalau yakin bersih ataupun ghalabatul zan kata bersih khalas sah. Tapi kalau nak guna tisu saja, ini dia bahaskan tentang wasyartu fi ijza'il istinja' bil hajar, syarat sahnya istinja' dengan batu adalah kata Syekh la yajiffu kharij, bahawa tidak kering lagi lah oleh benda yang keluar, bihaitsu la yanqihu al hajar, la yanqihu al hajar. Maksudnya apa makna kering? Kering ni sehingga tisu tak dapat lagi nak menghilangkan dia. Itu makna kering. Maknanya kita berak lama dah ataupun kecing lama dah. Kecing lama dah, kita pakai luar. Bila pakai luar, nak ambil tisu ni, tak? Nak ambil tisu ni, tisu tu bila kita salik dah tak ada kesan apa dah. Itu dhabit yang kata kering. La yanqihul hajar. Maknanya batu tak pakai. Buat tak kesan apa dah pada tisu. Ketika ni tak sah. Tak sah kalau pakai tisu saja. La yanqihul hajar. Li'annahu la fa'idata hina idzin fil istinja'i bil hajar. Kerana pada ketika itu tidak ada faedah lagi untuk beristinja' dengan batu. Naam. Jadi kalau kering, apa hukum dia? Ta'ayyanal ma'. Kalau kita dah kecing tapi lama dah, lepas tu nak pakai tisu juga dah. Tak ada pakai tisu dah. Tak pakai tisu saja dah. Ta'ayyanal ma', ketika itu wajib pakai air. Kau dah kering, berak kering dah. Ta'ayyanal ma', wajib pakai air. Wala yatra'u ghairuhu. Syarat yang kedua, wala yatra'u ghairuhu, bahawa tak datanglah wala yatra' ghairuhu. Jangan ada datang benda lain yang duk capur atas dia. Wala yatra'u ghairuhu, tak mendatangi oleh selainnya. Selainnya apa? Selain daripada al-kharij. Ghairuhu tu ghairul kharij. Maknanya jangan ada, kalau kita nak istinja pakai tisu ni, jangan ada benda capur. Maknanya gini, orang kalau dia dah mula basuh pakai air, tiba-tiba air tak cukup tak? Dia basuh pakai air, lepas tu tiba-tiba air tak cukup, tapi ada lagi air najis, tiba-tiba dia nak pakai tisu, maknanya tak sah lah. Maksudnya bila tak sah, kita hukumkan apa implikasi tak sah ni? Ada orang tu pakai tisu saja, tiba-tiba kita hukumkan tak sah. Apa implikasi dia? Maknanya dia masih menanggung najis. Tu hukum dia. Maknanya dia masih lagi menanggung najis. Kalau dia semayang dalam keadaan itu, memang air tak ada pun, semayang dalam keadaan tu, maknanya dia semayang dalam keadaan lihurmatil waqt lah. Sifat semayang dia itu sifat semayang untuk menghormati waktu. Semayang itu tak sah. Implikasi daripada tak sah kalau kita pakai tisu saja ni, kalau tak sah apa? Kalau tak sah, kamu tak ikut dengan air tak cukup, dia pakai air dulu, tiba-tiba tak cukup, tapi kekal lagi, tak bersih lagi, tiba-tiba dia nak buat pakai tisu, tak sah, sebab dah capur benda lain. Syarat dia wala yatra'u ghairuh, dia tak datang oleh selain daripada najis. Maknanya kalau keluar air kecing saja, memang air kecing je di situ. Kalau tahi-tahi di situ, tak boleh dia capur dengan air ke, atau dia capur dengan najis lain, najis ajnabi. Najis lain contohnya yang di bahagian berak dia tu dah capur dengan air kecing. Air kecing neleh sampai kena ke bahagian berak dia tak? Maka pada ketika itu ta'ayyanal ma', wajib guna air. Baik, dia kata wala yatra'u ghairuh. Baik. Ni kata Imam Ramli buat satu masail lah. Dia kata kalau dah kering dah air kecing pertama, dia kecing sekali, air kecing pertama kering, dia kecing, lepas tu kering. Bila kering tak boleh lah pakai tisu, betul tak? Sebab syarat dia tak kering kan, dia kecing. Lepas dia kering tu, lepas tu dia kecing pula, tak habis lagi kecing berkali tak? Dia kecing pula, lepas selang 2 minit nak kecing pula, kecing. Bila kecing tu, fa wasala baulahu ila ma wasala ilaih, maknanya siapa baliklah air kecing tu, keluar baliklah air kecing tu, keluar balik, jadi basuh baliklah. Jadi mana ulama kata pada ketika ini sah kalau kita pakai tisu. Asal tak boleh tadi pasal dah kering, tapi dibasuhkan balik oleh air kecing dia juga. Maknanya bukan ajnabi lah. Kalau dibasuhkan dengan air kecing sendiri tak apa, tapi kalau air ajnabi ni air kecing yang lain. Baik.
Ha ni masail ni biasalah tak. Kita tak pernah cara dah berapa kali kecil tak pernah bilang lah, ikut dang lah. Pasal kita ialah tak ada keperluan lah bab istinja dengan tisu ni jarang. Kita ambil hak jamak tadi lah, ambil sunnah. Kita ni molek ambil sunnah apa? Sunnah jamak tadi. Bila-bila kecil tak, jangan lupa ambil tisu. Ambil tisu, ambil benda-benda yang sifatnya kesat. Kalau tak ada tisu, getah pahit. Getah pahit ke, jangan kepala pahit sudah. Tak? Dinding. Untuk terhasilnya jamak tadi, jamak nak himpunkan antara hajar dan juga apa ni batu. Kerana terhasil dua-dua tu Nabi SAW buat. Istinja dengan batu Nabi SAW buat, istinja dengan air. Jadi kita himpun sekali. Sebab tu ada setengah ulama, selagi mana ada nas-nas hadis berkait dengan amalan-amalan, fawaid, fadail amal, ada setengah ulama dia suka buat sekali. Kita melihat apa orang tanya kepada anak murid Habib Umar lah. Habib Umar ni kadang-kadang semayang mazhab Syafi'i kan begini kan, tapi kadang-kadang dia jatuh tangan dia. Rakaat pertama dia buat gini, rakaat kedua buat gini, rakaat ketiga gini pula. Kalau semayang sunat lah. Jadi ditanya kepada anak murid dia lah, kenapa Habib ni ada dia amal daripada pandangan mazhab-mazhab lain, sedangkan mazhab Syafi'i dah terang dah, letak tangan di sini, apa yang di antara pusat dan apa yang di antara dada, bawah dada, atas pada pusat. Jadi dia kata anak murid ni bahawa dia nak beramal dengan semua agar kita dapat barakah, tabarruk dengan semua apa yang Nabi SAW buat. Sebab semua dari dalil dalam mazhab lain pun semua daripada amalan Nabi. Dalam keadaan pengamalan tersebut tak berlakunya talfik. Tak adalah kata kalau kita beramal benda ni membatalkan dalam mazhab kita. Tak ada talfik lah di situ. Tak ada pertindihan. Khalas. Macam tangan bawah ke atas. Sebab semua tu daripada perbuatan Nabi, ada nas. Jadi beramal berlaku. Bila orang tanya tentang isyraq dan duha, ada kata isyraq ni tidak ada, yang adanya duha. Ada kata isyraq itu suku, duha itu suku. Jadi pernah dijawab oleh Habib Umar juga, khalas, setiap kali kamu sembahyang duha tu kamu niat sekali isyraq, khalas kamu dapat sekali pahala duha dan juga sedang kerja lah. Ini orang balah isyraq duha, dia tak sembahyang pun isyraq wala duha, dia nak balah je. Jadi dalam sembahyang duha tu niat duha sekali dengan isyraq saja. Aku sembahyang sunat duha dan isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, jadi dapat sekali. Lagi selagi mana ada dan benda tu tak berlaku pertembungan lah, tak berlaku tu, khalas diamalkan. 6. Okey, kemudian kata Syekh, walakin yantaqila, walan yantaqila, bukan walakin, walan yantaqila, dan syarat dia lagi bahawa tak berpindah. Walan yantaqila, tidak berpindah. Tidak berpindah maksudnya di sini adalah tidak berpindah daripada tempat keluar dia ke tempat lain. Kenapa tak boleh kalau istinja? Kita tak boleh tak boleh dah nak istinja dengan tisu sahaja kalau najis tu berpindah daripada mahalul khuruj, daripada tempat keluar itu kepada tempat lain. Kerana tempat lain tu itu bukan mahal rukhsah dah. Itu bukan rukhsah yang kata yang boleh istinja. Dia asal mana boleh? Lap. Tak boleh, tuan-tuan. Mana boleh istinja pada tempat-tempat lain selain pada kubur dan dubur? Mana ada konsep lap ni? Kalau kaki kita bernajis, contoh tak? Boleh tak lap saja? Tak boleh. Sampai kiamat tak boleh. Lap saja mana boleh? Dalam bab basuh najis, basuh mesti dengan air. Mana ada basuh dengan batu? Istinja ini nak cerita bahawa adanya rukhsah. Itu rukhsah sebenarnya. Istinja ini rukhsah, kelonggaran. Boleh orang tu basuh kecil dengan batu. Bukan dengan batu lah, dengan tisu lah. Batu tak malu lah batu. Boleh lap je pakai tisu, boleh lap.
Kalau sahih. Itu rukhsah sebenarnya. Jadi kalau dah berpindah keluar pada tempat dia, maknanya dia berpindah di tempat yang bukan tempat keluar. Sebab tu penting dia mesti istiqar tu. Yastaqir, tetap. Kalau pindah melompat si air kencing tu, melompat walaupun duduk dalam kawasan lagi, dalam hasyafah lagi, tak tahulah kau ni tak, bayangkanlah tak, bayangkanlah keluar masih dalam hasyafah. Jadi hak tempat yang muntaqal ilaih ni, yang pindah tu, yang ni tempat ni dah tak boleh lagi untuk istinja dengan tisu. Tapi tempat yang keluar tu boleh lah. Yang keluar tu boleh lah. Sebab tu kalau berak ni, orang kata kalau berak nak istinja ni tak, kena berak yang sopan santun lah, yang boleh nak istinja pakai tisu saja ni. Kalau kita pergi Australia ke apa kan, maknanya kalau berak tu berak yang comel lah. Mana so? Berak yang lawa dah tak. Maknanya kalau jenis cirit, tak ada lah. Kalau yang cirit dah saya tak berkecah gitu kan, dia dah keluar dah, dia tak yastaqir fi mahalli, dia tak tetap. Maksudnya kita kata apa sekarang ni, ta'ayyanal ma', maknanya tertentu dengan air. Kalau nak pakai tisu saja, sebenarnya boleh ke tisu saja ni, bukan tak boleh, boleh. Ada air tapi saya nak pakai tisu saja, boleh, tapi syarat dia banyak. Salah satu syarat dia Allah yang taqil, dia tak berpindah daripada tempat keluar dia. Kalau pindah walau masih lagi di dalam hasyafah, kalau berpindah walau masih lagi di dalam kawasan dubur tadi, tapi berpindah daripada mahalul khuruj, tempat keluar dia, maka pada ketika itu ta'ayyanal ma' fi muntaqal alaih, pada apa yang berpindah itu. Tapi yang keluar tu masih boleh lagi untuk istinja pakai tisu. Okey. Macam mana? Kalau kita dah macam lap tisu, okey, lepas tu dia pindah. Dia kalau dia masih duduk pada kawasan tu, dia muttasil, dia panggil. Dia ittisal, tak apa. Ittisal ni maksudnya masih lagi najis tu bersambung. Yang tak boleh tadi kalau berpindah, beza bersambung ni. Kalau kita punya lubang lubur kita kan, lubang lubur kita tu dia bukan lubang tu je tau, dia ada dia punya pipi dia kiri kanan, betul tak? Betul tak? Selagi duduk dalam area tu memang bila kita lap, tapi selagi mada muttasilan, sebab tu dia ada bahan munqati'an dengan muttasilan ni, selagi mana bersambung, dia bersambung tapi masih lagi dalam kawasan tu, tak keluar kepada kawasan lain, tak apa, tak ada masalah tu. Itu bagi cuma kita isti'abkan lah. Memang kita dia akan jadi begitu punya, confirm jadi gitu bila ambil tisu lah, tak? Tapi kena hati-hati jangan keluar daripada kawasan halaqah dubur, bulatan dubur tu, jangan keluar sampai situ. Kalau keluar jadi muntaqal. Jadi kalau selagi bersambung kat situ tak ada masalah, kita lap. Kalau nampak tak suci untuk kali yang pertama, maksudnya wajib lagi kali yang kedua. Yang penting kali pertama tu mesti ada isti'ab tadi, mesti menyeluruh kali pertama. Waktu yang kedua, yang ketiga, begitulah seterusnya. Okey. Wan nadbu ni nak cerita tentang sunat pula tuan-tuan. Jadi dalam sebahagian kitab di sana dibahaskan lagi, sebenarnya dibahaskan lagi tentang banyak lagi syarat-syarat yang lain lah, berkait dengan syarat al-ijza' ni, al-ijza' bil hajar. Kalau kita boleh rujuk dalam Safinah yang syarat tadi tidak berpindah daripada tempat keluar tu kan. Lepas tu kalau yang kita istinja je, kalau bahagian yang tempat keluar tu adakah sah? Macam mana? Contoh najis tu pindah, kita istinja je kau. Kita istinja juga pakai tisu. Pakai tisu Kat bahagian halaqah dubur tu lah. Tapi pindah ke mana? Pindah ke Luar lah. Maksudnya kalau kat situ istinja tu sah.
Tapi yang berpindah tu tak boleh istinja. Yang tu ta'ayyan al-ma'. Itu wajib pakai air. Okey? Lepas kita dah guna sapu dengan batu tisu tu, lepas kita basuh tu kan buku air tu jadi bukan lagi ke tak mampu. Kalau kita basuh pasal kat situ dia yang jadi ma'fu ni, kalau dia kekal, kalau kita kekal tanpa basuh, sebenarnya najis tu. Sebenarnya najis. Bila kita ambil tisu ambil tisu lap sehingga tisu tak ada color dah, najis. Yang ada asarun najis tu, kesan najis tu, itu najis, bukan najis itu najis, tapi ma'fu, najis yang dimaafkan. Maknanya kita buat masuk dalam semayang, sah semayang kita. Tetapi kita bahas setiap najis dimaafkan ni, kalau bercampur contoh darah sikit, ma'fu, betul tak? Darah sikit tu ma'fu. Tapi darah sikit yang ma'fu ni jatuh dalam air, apa hukum air? Najis. Ma'fu pada tempat dia. Kalau kita basuh, kalas, itu najis, mutanajis lah. Ma'fu ni pada tempatnya, dimaafkan selagi mana kita tak guna air. Itu atharun najis, selagi tak guna air, khalas, dia ma'fu. Lepas tu kita kata sah tadi, kita masuk dalam semayang, sah semayang kita. Okey. Wan nadbu, okey, dan nadbu ni kita